Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Walhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah yang diberkati, dirahmati, dikasihi, dikasihani, diredai lagi, moga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah tentu perkara yang terbaik selepas iman kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak lupa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga saling berpesan sesama kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak lupa wahyu Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan ada yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Alhamdulillah, pada pagi ini saya semalam dihubungi untuk datang sebagai ganti. Alhamdulillah, dan tidaklah ganti terlebih baik dari yang diganti. Moga sesama kita dapat saling membantu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling berpesan kepada kebenaran, yakni Islam, dan saling berpesan dengan kesabaran. Sabar dalam konteks kita meraihkan apa sahaja yang Allah berikan pada kita, senang cara senang, susah cara susah. Wallahu a'lam. Moga kalau kita sebut TTDI, Taman Tun Dr. Ismail, ya, ataupun sekarang ini
disebut Kuala Lumpur secara umum, tapi Kuala Lumpur masih lagi pelbagai. Tapi bila sebut TTDI ni, Taman Tun Dr. Ismail, biasanya orang akan terbayangkan masyarakat yang disebut sebagai, maaf yang saya sebut di sini, disebut sebagai golongan atas, high class. Allah beri kepada mereka nikmat yang Allah beri kepada mereka yang lebih sikit lah, walaupun bukan sebanyak-banyaknya, tapi lebih sikit. Cuma biasalah kita dituntut untuk merendahkan diri, dan dalam masa yang sama moga kita disebut kita sebagai orang yang mampu untuk bersyukur pada Allah, dan dalam masa yang sama kita melaksanakan tanggungjawab yang Allah kurniakan kepada kita. Acap kali bila saya balik dari kuliah, saya akan tengok ada hamba Allah berbasikal roda 3, boleh katakan hampir setiap kali kuliah subuh, keluar mencari kotak ataupun keluar mencari besi buruk, ataupun ada yang cari botol plastik. Maka itulah yang kita sebut sebagai sabar. Kita meraihkan yang senang, raihkan secara senang, yang susah, raihkan secara susah. Yang penting seperti yang imam kita baca tadi dalam surah An-Nisa, dalam rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, rakaat yang kedua, beliau membaca kepada kita bagaimana tuntutan di akhir sekali, iaitulah kita ini, kata Allah, sesiapa sahaja, tak kira siapa, apa bangsa kita, apa bangsa dan apa yang kita nak sebut lagi, nak sebut agama tak boleh, keturunan kita. Yang penting kita ni mesti berusaha untuk buat benda perkara yang soleh, yang baik. Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa, tak kira lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia buat itu dia beriman, yakni dia menerima perkara asas Allah sebagai Tuhan yang Maha Satu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, dan tidak boleh ikut nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata faulaika yadkhulunal jannah, ini pengesahan dari Allah, maka mereka akan berhak untuk masuk syurga. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak ada siapa pun dari kalangan yang berbuat baik yang kecuali, ataupun tidak ada siapa yang berbuat baik, mereka tidak akan dizalimi, dan tiada, dan orang yang berbuat baik semuanya akan masuk syurga, dan mereka tidak akan dizalimi walaupun kadarnya cuma senipis kulit yang salut biji, ataupun biji kurma, bukan buah kurma, bukan kulit luar tu, selaput yang tidak ada beratnya kalau kita nak timbang. Dalam ayat yang lain, wala yuzlamuna fatila, Allah guna buah kurma juga. Fatil ini kalau kita perasan
buah kurma tu dia ada macam satu titik di hujung buah kurma. Tak tahu hak mana depan belakang kalau buah kurma isi dia tu. Maka begitulah Allah beritahu tidak ada kezaliman langsung di sisi Allah. Maka dengan tidak ada kezaliman ini, Allah tentukan ada di kalangan manusia menjadi ahli syurga, ada menjadi ahli neraka. Maka kita seperti yang disebut tadi dalam bacaan imam baca tadi, saya nak sebut satu ayat wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Maksudnya, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka, kata syaitan, dari kebenaran, yakni dari Islam. Dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak. Lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. 2-3 hari ataupun minggu lepas, saya dijemput untuk baca talqin. Kemudian saya pergilah. Saya pergi tu bukan pasal dia jemput awal, bukan. Lepas solat jenazah, tiba-tiba suami si mati tu datang jumpa saya. Saya pakai seluar jeans je, seluar jeans, baju t-shirt. Tiba-tiba dia kata, "Ustaz, boleh Ustaz tolong baca talqin lah," dia kata. Jadi secara tak jemput saat akhir. Jadi meraihkan dia, walaupun saya datang dengan cara yang casual, saya buatlah. Yang penting bila di hujungnya kita baca doa, dan bila dah baca doa masa tu kadang bukan pertama kali baca talqin, bukannya pertama kali memberi tazkirah, berceramah. Ni saya tengok tadi berceramah. Tapi kadang-kadang perasaan itu dia mari masa-masa yang tertentu. Perasaan tiba-tiba bila sedang berada di atas kubur, masa tu baru dia mari spontan, dia mari teringat. Kalaulah saya yang berada di situ sekarang, maka keadaannya sama ada disebut sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman syurga, ataupun Hufratun min Hufarin Niran, satu lubang dari lubang neraka. Di situ tak boleh dah nak beramal, tak boleh nak buat apa dah, nak sembahyang, tak boleh nak puasa, tak boleh nak berzikir, tak boleh nak buat apa pun tak boleh. Memang perasaan nak itu akan ada, tapi bukan masa lah. Semua yang masuk neraka
Tak kiralah dari awal ketika dia mula mati, bila dia sedar dia mati, sehinggalah dia berada di dalam neraka, sesiapa pun, kecuali saya tak pernah dengar syaitan ya, dan iblis dan syaitan. Dalam Quran tak ada cerita tu tentang mereka. Yang lain dari iblis dan syaitan yang menjadi ahli neraka, yakni dari kalangan manusia, kita bercakap, semuanya minta supaya dapat balik ke dunia. Saya tak pasti, saya sebut benda hak saya tak tahu, saya tak pasti, saya kena mengaku saya tak tahu. Setakat ni saya tak perasan, tak jumpa. Kalau ada yang tahu, tolong bagi tahu pada saya. Tapi iblis dengan syaitan ni, dia masuk ke dalam neraka sampai dia tak minta untuk peluang keluar balik dari neraka supaya masuk syurga. Adakah kerana pertama, kesombongan dia itu berkekalan, ataupun dia rasa dia puas hati buat jahat atas dunia? Itulah perangai iblis dan syaitan. Tapi manusia tidak perlu lama untuk berada di dalam neraka, bertengok neraka tak masuk lagi pun, semua dah berazam, wahai Tuhan, berilah aku peluang kali kedua untuk balik semula. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita perangai manusia. Bila sebut perangai manusia, kita sebahagian dari manusia. Moga kita diselamatkan oleh Allah dari mempunyai sifat dan perangai yang Allah sebut. Allah beritahu mereka ini kufur hidup di atas dunia. Bila mati dimasukkan dalam neraka, mereka berjanji dengan Tuhan, kalaulah diberi peluang balik untuk hidup atas dunia, mereka kata mereka akan jadi orang yang soleh, orang yang baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, mereka ni kalau dah masuk neraka dengan sebab kekufuran mereka, kemudian balik semula pun, mereka akan jadi serupa seperti mana sebelum. Bila saya duduk depan kubur, kebetulan 2-3 malam sebelum tu, ataupun seminggu juga selepas itu, ketika selepas solat Isyak di masjid Masjid UK Perdana, ketika sedang solat, lepas solat tu tiba-tiba imam kata ada sikit apa ni dipanggil tahlil, maknanya ada kematian. Dia kata ada salah seorang jemaah meninggal dunia. Bila yang ni dia tak minta suruh saya bawa lah, pasal imam ada. Jadi dia pun baca tahlil. Bila dia baca doa muslimin muslimat, bila dia baca doa tu, doa dia dua je, pengampunan dan syurga, minta jauh dari kemurkaan Allah dan neraka. Bila sampai tentang syurga, banyak benda yang diungkit dalam doa, supaya dapat itu, dapat minuman, dapat buah-buahan, dapat nikmat, dapat semua sekali. Ketika imam duk baca, mayat tu siang tadi sudah dikebumikan. Kemudian minta jauh dari api neraka, dia tak sebut dengan panjang lebar lah apa yang ada dalam neraka. Tapi dalam doa tu kita tahulah, orang yang baca tahlil dia tahu benda ni. Yang penting dimari teringat, orang yang berada dalam kubur tu sekarang ni, dia tak ada dah peluang untuk buat satu pilihan. Dia tak boleh nak buat pilihan sekarang.
Itu dia hak dah mati, kita hak masih hidup, ada sikit lagi peluang. Bila saya tengok wajah kebanyakan yang ada kat sini, nampak rasanya macam umur 60 lebih belaka. Kan? Saya tak lama lagi 60 juga. Saya 53. Tapi kalau orang tanya, segan nak sebut 53. Selalu 52. Tak naik-naik. 52 tak naik-naik. Takutnya tua. Kadang-kadang duduk bincang dengan isteri, umur, bila habis masa tugas, bila habis bertugas, tempoh khidmat wajib, isteri saya, dia kata jomlah ikut dia lah pula balik negeri dia. Dia kata dia dah ikut saya dari tahun 94 datang ke Malaysia. Maaf saya batuk sikit. Ni bukan batuk corona, ni batuk pasal UIA baru buka kuliah. Bila buka kuliah dia jadi banyak kuliah. Bila banyak kuliah dalam kelas, kuliah pula kat tu dia jadi batuk. Bila dah lama cuti, kita tak cuti pun tapi tak mengajar, yang cutinya pelajar. Semester 3, semester pendek, kalau ada pelajar pun tak ramai, jadi senang nak mengajar. Bila buka balik dah selepas cuti lama, kat 3 bulan kat UIA hampir macam tak ada kerja. Jadi bila buka ni kena bercakap banyak dalam kelas, dia jadi rasa batuk sikit. Balik pada cerita yang saya sebut tadi, lupa dah. Kat mana saya kata tadi? Bila batuk ni, komen bab batuk teringat. Isteri saya. Bukan saya nak kenalkan isteri saya, tak, saya nak bagi tahu perjalanan hidup. Bila isteri saya, dia kata tahun 94 dia datang ikut saya ke Malaysia, hidup sampai hari ni. 94 campur sekarang jadi berapa ya? Dekat 30 tahun kan? 28 tahun, hampir lah. Ya, 28. Dia kata, jomlah bila dah habis kerja, hak mana simpanan yang ada, hak ada harta sikit, hak Tuhan bagi sikit yang dengar ni. Perangai tu, hak Tuhan bagi tu sentiasa sikit. Yelah nak sebut kita banyak, malu orang juga kan. Sebenarnya tak sikit banding dengan orang lain, walaupun orang lain lagi banyak. Tapi tak apalah, kita sebut memang sikit pun nak banding dunia dengan akhirat ni. Rasulullah kata dalam hadis lain, la mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Rasulullah. Tempat Rasulullah buat perbandingan tempat sangkut tali cemeti, tali hak pukul kuda tu dipanggil saut, ataupun tali tempat saut ni juga tempat macam tali hak dalam filem Tamil hak pukul orang tu, filem Tamil kan biasa kita tengok. Benda tempat sangkut tu, tempat simpan tu yang di syurga, tempat sangkut yang di syurga tu, itu sahaja lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Nak cerita benda mahal belaka dalam syurga, benda yang tidak menjadi satu tempat dipanggil, dia tidak menjadi satu tempat yang hebat, sekadar nak sangkut tali cemeti, pemukul punggung kuda, benda yang tidak orang tidak ambil perhatian, itu pun lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Jadi bila kita tinggalkan benda tu, bila isteri saya kata jom kita fikir pula nanti lepas ni balik ikut dia, saya kata insyaAllah hak mana kita ada kita jual,
Bukan merajuk, jangan salah faham. Dia mari pula terfikir, sempat ke aku untuk umur 60? Seperti muslimah yang ada kat sini, muslimah saya tak perasan lah, umur 60. Kalau umur 60, berapa lama pula saya boleh hidup? Maknanya kalau betul saya sempat jual rumah, jual itu, pasal saya bukan orang banyak harta, benda ada tu ada lah, orang kata. Rasulullah beritahu, min sa'adatil mar'i, gembira hidup atas dunia ni bila ada beberapa perkara. Ada rumah, maknanya bukan rumah sewa lah, rumah sendiri. Rumah itu pula lapang, terurus maksud dia, bukan sepah gitu, bukan sepah. Kemudian yang kedua, tak kira besar ataupun kecil rumah, tapi yang penting dia terurus. Saya pernah dijemput oleh seorang muslimah, dia panggil sangat saya, Ustaz datanglah ziarah dia. Saya pun pergilah. Dah dia, masa saya balik kampung kat Terengganu, baru ni dia meninggal, muslimah tu. Dia orang tua lah dengan suami dia. Dia dah jemput sangat saya pergi. Rumah kampung, rumah kayu lah, rumah pula rumah turun temurun, apa benda dia panggil rumah pusaka. Rumah pusaka. Rumah dia kecil sangat. Bila saya masuk, subhanallah, rumah dia teratur. Botol-botol, semua barang yang, contohnya kan, semua barang yang gula, rempah, botol, maaf saya sebut bukan kempen dia terbawa-bawa dalam TV dulu, walaupun lama tak masuk TV. Pasal bila kita nak sebut jenama salah, tak boleh. Dia jadi promo percuma. Botol Nescafe saya sebut tu, dia buang lambang, tinggal dia bersih, kilat, hak kecil, hak besar. Dia ambil kat mana botol tu, teratur molek, bukan Nescafe dalam. Yang ini garam, yang ini gula, hak ni semua teratur. Saya pun pergi dekat kursi duduk, kursi yang daif, tapi jenis yang buka, ada cukup sebulan, 2 bulan, dia ambil, dia basuh. Sarung cushion tu hak boleh macam bantal tu kan. Dia meninggal dunia dah. Yang penting, bila banding saya dengan dia, saya adalah lebih sikit. Tuhan beritahu ada, Nabi beritahu ada rumah, ada isteri, ada pasangan hidup. Ada pasangan hidup yang sesuai lah Kalau dalam bahasa nak kahwin, dia panggil sekufuk. Sekufuk ni maknanya sebanding, mudah. Sebanding macam mana sesuai. Kalau jiwa saya suka bersih, dapat yang memang bersih. Kalau jiwa dia suka kepada begini, dia pun dapat yang begini. Contoh yang mudah. Kemudian dapat kenderaan. Untuk saya selalu pesan pada isteri saya, kalau kamu bawa kereta, kalau ada orang tahan, kamu jangan peduli. Kalau bocor tayar pun jangan keluar, telefon saya. Pasal ramai sangat orang yang kononnya, ingat kereta ni kita dah habis bayar. Kalau ada, selalu pesan pada dia, padahal dia berapa kali dah. Bukan sayang kereta tu sayang bini ingat Dia kata pasal apa? Kadang-kadang ada orang dia tahan, dia kata kereta ni tak habis bayar. Jadi hak jahat. Ingat kereta ni kita dah habis bayar dah lama dah ni. Dah habis bayar. Kalau ada orang tahan, dia kata itu bohong semua. Jangan buka tingkap apa, telefon. Ada kenderaan. Dalam campur hadis lain, ada pekerjaan yang menjamin pekerjaan. Termasuk ada zuriat, dipanggil soleh. Ini soleh belakang. Rumah yang soleh, dipanggil, istilah mudah, rumah yang soleh, isteri yang solehah ataupun suami yang soleh, kenderaan yang soleh, anak-anak yang soleh, jiran yang soleh. Maknanya penempatan tempat tu
seronok duduk. Jiran. Bila kita dapat ni, min sa'adatil mar'i, kata Rasulullah, atas konsep hidup dunia ni, kita akan rasa happy. Rasa maknanya bila kita rasa happy, apa tuntutannya ialah bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah. Antara amalan yang dibaca oleh Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Allah beritahu dalam Quran, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih Tuhan, banyak beri kami lebih berbanding orang mukminin yang lain. Pasal dua-dua Nabi, dua-dua raja. Barangkali kalau ada ceramah depan raja, dulu pernah, kalau ada kena sebut ayat ni supaya raja pun sama-sama sayang kepada untuk menjadi orang yang lebih soleh. Pasal bila raja jadi lebih soleh, lagi mudah, lagi selamatlah kita, alhamdulillah. Jadi yang penting inilah kehidupan yang kita lalui. Sampai satu ketika duduk merancang, duduk fikir selak, sampai ke aku umur 60. Pergi ke kuliah yang ada di depan, ramai yang peringkat umur 60. Bila sampai peringkat umur 60, apa benda lagi yang kita nak? Kita tanya diri kita sendiri. Apa benda lagi yang kita nak atas dunia? Allah bagi macam-macam pada kita kan. Itu contoh. Allah bagi macam-macam. Makan sedap. Makan ikut sedap. Ikut berasa nak. Saya ada seorang kawan, pangkat lagi besar lah. Dia beritahu baru ni dia pergi restoran ni. Dia pergi restoran ni. Dia sebut. Saya diam je. Pasal saya restoran ni tak berapa pergi. Bukan makan tak sedap. Jadi kita beli makan kat rumah. Contoh. Makan sedap. Makan daging panggang, makan cara Malaysia, makan cara Bosnia, makan cara Arab. Kadang-kadang makan kadang-kadang isteri masak yang India tu, apa benda ni, kari dipanggil apa ni, yang macam yang India tu, yang sedap gitu. Tengok Syekh Hamad masak lamb shank hari tu, kecoh kan, bulan puasa. Tak apalah, tak payahlah kita pergi beratur, pergi cari frozen, beli lamb shank. Tengok macam mana Syekh Hamad contohnya, dia ajar dalam YouTube. Boleh buat? Boleh. Bahan ada buat. Kira jadilah tu. Makan. Orang lain boleh makan, kita pun makan. Setakat nak makan lah, fikir. Saya teringat masa saya bertugas dengan tabung haji, apa benda dipanggil, saya sedang duduk dekat dewan, tiba-tiba mari seorang Tan Sri ke Datuk. Dia tengok saya, dia kenal. Dia kata, Ustaz masyhur je saya. Boleh tak saya datang ni nak makan? Dia duduk masa tu, ni tahun 2005-2006. Dia duduk hotel yang hebat lah, yang bayar berapa, 70 ke 100 ribu, lupa lah saya. Dia kata, kat sana tak sedap aku makan, Datuk. Dia kata makanan Arab, dia kata. Dia kata nak makan nasi kicap pula. Nak balik. Orang kata nak balik asal kan, nak balik. Dia kata jemu dah tengok nasi Arab, nak balik. Dia nak makan cara Malaysia. Maka dia pun mari cari hotel hak lebih murah sikit ni, hak tabung haji ni. Seronok makan dengan orang ramai. Yang penting benda kita nak makan, benda kita nak pakai, semuanya dapat berlaku. Cuma Allah minta supaya kita alhamdulillah. Dengan tuntutannya supaya kita ini mensyukuri segala nikmat yang Allah beri. Dan antara nikmat yang saya ungkit tadi ialah umur kita.
Saya 53, muslimin muslimat ada yang 60. Rasulullah kata innal mar'a atau kama qala Rasulullah, seseorang ni Allah tak ungkit tentang kepada jin, pasal konsep umur jin dia lain, tak sama dengan kita. Haiwan pun tak sama. Saya diberitahu kalau haiwan umur 5-6 tahun tu, maknanya umur dia tu macam dah 5-60 tahun dengan kita, ataupun 12 tahun tu, begitulah umur tu. Kalau kucing contohnya, peringkat umur maksudnya 12 tahun, maksudnya umur 70 tahun lebih kurang, equal, gitulah kadar dia. Kalau nyamuk ke apa, serangga, umur 7 dia, kita kata 7 hari, tapi dia sudah sampai tahap matang juga. Jin kita tak usah cakap, ni cakap tentang ini, tentang kita manusia. Allah kata bila aku dah sampaikan kepada umur 60 tahun, a'zarallahu ila rajulin, itu hadis dia, a'zarallahu ila rajulin ataupun ila mri'in, hadis tu mula begitu. Allah kata, Allah tidak, Nabi beritahu Allah tidak akan layan, tak akan ampun, tak akan peduli lagi kalau aku dah beri sampai umur 60 tahun. Maaf saya sebut ini sebagai peringatan pada saya yang akan pergi kalau ada umur. Muslimin muslimat dah ada, dah sampai ke tahap tersebut. Rasulullah kata Bismillahirrahmanirrahim, Allah tidak akan peduli lagi, tidak akan maaf di sini. A'zara asal dia perkataan uzur. Uzur ni maaf lah. Kalau orang kata kalau ada uzur dimaafkan. Kalau kena berdiri Allah maafkan, boleh duduk solat contohnya. Uzur. Allah kata kalau umur 60, a'zarallahu ila rajulin ahyahu wa ammarahu, Allah hidupkan dia dan Allah panjangkan umur dia hatta balagha 60 atau 70 dalam riwayat. Ada yang sampai umur 60, ada yang umur 70. Tiba-tiba sampai umur tahap ni pun tak boleh lagi nak bagi tumpuan kepada Allah. A'zarallahu ilaihi, a'zarallahu ilaihi, Allah tidak akan ampunkannya. Allah tidak akan bagi, Allah tidak akan terima apa-apa lagi alasan dari dia. Jadi kita ni hidup menuju hak sampai dah hak macam saya ni, memang kita hidup fikir kalau boleh orang kata tak nak mati cepat, itu je. 2-3 hari ni dapat berita pula jiran saya dekat Bosnia, dekat rumah mak mentua saya tu mati. Orang tua mati, nama dia Safid. Saya berkenalan dengan dia bila saya pergi Bosnia, kadang-kadang 20 hari, kadang-kadang saya pergi setahun tak pernah lah, sebulan, kadang-kadang 40 hari, tengok cuti dapat. Saya berkenalan dengan dia di masjid, di jiran satu. Pasal semenjak satu masjid yang kami, alhamdulillah, abang ipar saya minta saya tolong, saya pun tolong lebih kurang 12 tahun dulu buat satu masjid. Masjid lama ada atas bukit dan uzung 400 tahun umur masjid. Kalau berjalan dalam masjid tu, tak kira jalan di bawah ke atas ke, bunyi kiok, takut rebah lah masjid tu. Pula atas bukit, tepi kubur. Memang orang tak pergi sembahyang subuh, tak pergi. Tak ada orang nak pergi azan kat situ. Lepas tu atas bukit. Jadi buat satu masjid tepi jalan. Ada seorang muslimat dia bagi tanah buat. Semenjak 12 tahun dulu saya kenal Safid ni, dia orang tua. Hari-hari dia fikir nak mari masjid dia. Sampai baru ni
dia dah 2 tahun, lebih kurang dalam 2 tahun dia dah tak mampu nak berjalan. Dia pun dah nyanyuk. Sampai ada masa anak dia bagi tahu bogel, nyanyuk. Tapi yang dia minta, dia pantang tengok anak dia, hak laki-laki, dia kata tolonglah bawa dia ke masjid. Pasal dia, hujung hayat dia cuma dengan masjid. Maka perangai nak pergi ke masjid tu terbawa-bawa sampai ke nyanyuk. Sampai nak mati baru ni pun. Sebelum nak mati pun, anak dia bagi tahu, dia permintaan dia tak ada benda lain. Bawalah saya ke masjid. Bawalah dia ke masjid. Allahu Akbar. Ada, nampak? Di saat-saat akhir ni yang paling penting, yang kita nak supaya Allah muliakan kita, supaya kita mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah bagi tahu kalau umur 60 kita masih tidak ada azam dalam diri kita nak menjadi bertambah baik, maka Allah tidak akan pedulikan kita. Dalam konteks tafsir hadis ataupun dalam konteks hukum, ada masa kita dipanggil mafhumul mukhalafah. Kalau tidak ada kemahuan, Allah tidak akan pedulikan kita. Kalau kita ada kemahuan, maknanya masa itu Allah akan beri kekuatan kepada kita. Sampai kalaulah tidak, sampai ada selagi mana ada kekuatan, kita akan pergi. Dah masuk, dah syuruk dah. Syuruk tak boleh solat lagi. Tak boleh solat, apa ni dipanggil, solat awabin tak boleh buat lagi. Solat duha di awal waktu, nama dia awabin, solat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting saya diberitahu lebih kurang waktu syuruk untuk berhenti. Muslimin dan muslimat, maaf ya, saya mula-mula memang fikir nak baca satu hadis Nabi, hadis kursi. Tapi bila dengar imam baca tadi, bila dengar imam baca, kemudian apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, dan sebagai pertemuan dipanggil yang awal. Baru ni saya datang meraihkan KLFM, itu datang pasal tugas. Yang ini datang orang kata alhamdulillah, terima kasihlah kan pihak masjid kerana jemput, alhamdulillah. Sebenarnya ada juga satu lagi masjid. Masjid tu disebabkan masjid tu saya memang ada jadual harian, maka saya pilih masjid ni lah. Bukan jadual harian, jadual bulanan kat satu lagi masjid. Tapi jadi saya kata saya nak datang ke sini. Jadi bila, yang penting muslimin dan muslimat, hidup kita ini kena saling berpesan, itu sahaja. Bila kita bercakap, orang kata orang tua bercakap dengan cara orang tua. Kita orang tua bercakap biar cara orang kata orang tua. Tidak. Dan antara benda yang paling baik kita cakap ialah, satu hari Nabi masuk dalam masjid Nabi, Nabi masuk, Nabi tengok sahabat-sahabat Nabi sedang duduk berdiskusi. Rasulullah pun tanya, "Maza tazakarun?" Kamu duduk diskusi apa benda? Dia kata, kami berdiskusi tentang hari kiamat, tentang akhir zaman dan hari kiamat. Hidup atas dunia, kata Syekh Muhammad Hassan, bila dia baca hadis ni, dia kata, inilah golongan yang mana hidup atas dunia tapi hati, jiwa, raga mereka akhirat. Bayangkan bila kita, yang saya nak sudahkan balik, saya bacalah hadis ni juga. Rasulullah kata apa? Yadkhulu ahlul jannati jannata. Bila masing-masing kita dah mati, ahli syurga dia masuk syurga lah. Wa ahlun narin nar, dan ahli neraka masuk neraka. Ini hadis sahih ya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Allah pun kata summa yaqulullahu ta'ala, sampai satu masa. Summa ni nak menunjukkan ada tempoh masa. Masa tu Allah dia tahu. Ni cerita siapa? Cerita kita. Masa tu dunia ni tak ada dah, bumi ni dah tak ada. Langit sudah digulung, bumi sudah pun dimusnahkan. Kemudian sampai satu ketika bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Allah pun kata akhriju minan nar. Allah kata pada para malaikat, khususnya Malik yang duk jaga, yang menjadi ketua kepada malaikat yang menjaga neraka. Allah kata apa? Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari neraka ahli neraka yang mana dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi iman. Sebesar biji sawi iman. Maknanya iman dia tak batal. Iman tak batal. Itu yang paling penting. Iman yang tidak batal. Kita kena ingat, iman ni dia boleh batal. Dia boleh batal dengan perkataan, sebutan. Dia boleh batal dengan perbuatan. Dia boleh batal juga dengan niat, dengan dalam hati. Bukan was-was kan? Was-was tu tak masuk. Kalau ada muslimin-muslimat kadang-kadang dia mari was-was. Betul ke syurga ni ada, neraka ni ada? Contoh. Itu bukan ragu-ragu, itu was-was. Betul ke Kristian ni sesat? Betul ke Yahudi? Semalam saya tengok satu dokumentari tentang orang Yahudi. Tak ada kerja, tak boleh nak tidur. Pukul 12 lah. Tengok sekejap. Dokumentari tentang orang Yahudi yang memang Yahudi, kita kata ortodoks lah, yang memang sentiasa membaca kitab dia panggil Taurat tu. Dia masak apa semua sekali, sampai isteri saya tu tanya dia, sedap ke orang Yahudi masak? Sedap ke? Saya pun bagi tahu pada isteri saya. Saya kata, nak tahu sedap tak sedap? Dia spontan. Saya kata, saya teringat satu hari Ummul Mukminin Safiyah. Isteri saya pun tak tahu. Saya kata, Ummul Mukminin Safiyah, dia bangsa dia Yahudi. Nabi kahwin dia selepas dalam peperangan. Kemudian satu hari dia hantar makanan dalam bekas. Nabi masa tu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia hantar makanan, Nabi pun bawa Aisyah tengok makanan tersebut. Cemburu punya pasal, Aisyah pun tepis tangan Nabi, jatuh bekas tu pecah. Bila saya cerita begitu, isteri saya pun, orang perempuan dia tak ada benda lain, tengok isteri Nabi pun cemburu. Itu cerita dia kata betul lah, hak tu kita tak nafikan. Lepas tu macam mana Nabi? Dia tanya Nabi. Saya tak tahu dia tanya nak kata pada saya ke atau apa benda kan, pasal bila sebut Nabi mesti dah baik. Dia kata, Nabi macam mana? Saya kata bila dia tepis Nabi tu jatuh. Bila jatuh, sahabat-sahabat Nabi, anak saudara Nabi ada beberapa orang lah di situ, ada tengok benda tu. Nabi pun tunduk, Nabi pun kutip balik bekas tu. Nabi kata, ibu kamu, ibu Ummul Mukminin kan, ibu kamu marah ni, ibu kamu merajuk ni. Nabi, isteri saya pun kata apa? Baik Nabi. Agak-agaknya dia pun kata, dia nak kata pada kita lah tu, nak sindir. Kalau saya buat pada awak begitu, ada orang lain, awak akan cakap macam tu, macam mana? Saya tu pun terdiam. Nak cerita Aisyah dia ada cemburu. Pertama cemburu pasal Safiyah tu dicomel sangat. Sebab itu Safiyah itu asal Ummul Mukminin, asalnya
ada seorang sahabat, dia nak sangat jadi, pasal tawanan perang, jadi hamba dia. Tapi mereka, para sahabat semua bincang, tak layak untuk tu. Tapi untuk Nabi SAW. Tapi masakan dia tu, wallahu alam, sedap sangat kot, berbeza dari masakan yang lain. Sampai campur menyebabkan cemburu. Maaf ya, saya tidak mahu sentuh ataupun nasihat kepada yang ada isteri lebih dari seorang. Teruskan hidup tanpa masalah. Yang penting jangan cari masalah. Yang penting bila kat mana dah cerita, saya tak dilupa pula sebut tentang isteri Nabi ni. Kat mana cerita-cerita asal saya tadi? Tolong ingatkan di hujung. Tak apalah, saya baca hadis ni. Nabi kata bila ahli, itu tadi cerita dia, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Sampai satu ketika Allah pun kata, wahai malaikat Malik dengan petugas-petugas, keluarkan mereka yang ada iman dalam hati walaupun sebesar zarah. Mahal iman, maknanya dia tidak batal iman. Yang saya sebut apa ni dalam hati, saya sebut tadi was-was kan. Kadang-kadang dia bagi was-was, begitu, begini. Betul ke Tuhan ni satu? Betul ke Tuhan? Betul ke Nabi? Betul ke? Yang tu jangan takut, yang tu tidak membatalkan iman. Bahkan Nabi berkata, Nabi beritahu kalau datang was-was itu, kemudian kita layan was-was dengan amantu billahi wa rasulihi. Contohnya kita sebut begitu. Kalau datang was-was, itu jawapan dia. Sebut je, amantu billahi wa rasulihi. Aku percaya sungguh pada Allah dan Rasul. Nabi kata zaka sarihul iman, itu tanda iman kamu memang jelas di sisi Allah. Jadi bila syaitan dia nampak kamu ni kuat sangat beriman, dia mari nak, orang tengah tu kata nak ogeh sikit, nak apa ni, nak goyang sikit, ogeh ni bahasa, tak apalah bahasa kita juga, rasanya faham kan, mari nak. Tapi Nabi kata itu sarihul iman. Jangan layan, sebut amantu billahi wa rasul. Nabi kata siapa yang ada iman walaupun sebesar zarah, lama mana pun dia berada dalam neraka, keluarkan dia. Fayukhrajuna minha. Lalu ahli neraka tadi yang ada iman, tak ada amalan soleh. Tadi imam baca ayat berkaitan amalan soleh. Kebetulan imam baca dengan hadis ni kebetulan. Saya tak telefon tanya dia ayat baca mana. Pasal agama dia cakap benda yang sama je. Kita baca. Pasal apa orang pencuri nak kerat tangan, supaya dia tidak perlu dikerat tangan di dalam api neraka. Kenapa hak zina perlu direjam? Contohnya, supaya dia tidak direjam dalam neraka. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan dalam neraka lebih lama, ada yang kekal abadi. Kalau orang apa dia panggil, orang kafir kekal. Abqa bagi orang mukmin macam kekal, lama sangat. Neraka ni dia tak perlu duduk lama, terus sekejap pun lama dah. Pasal azab kan, azab. Allahu akbar. Yang penting bila Allah Subhanahu wa taala beritahu keluarkan ahli neraka, selepas satu tempoh masa dikeluarkan, qad suwaddu, hitam legam. Ahli neraka yang dikeluarkan dari neraka, tak ada yang dikeluarkan kecuali hitam legam. Hitam legam, kata Rasulullah. Fayulqawna fi naharil hayat awil hayati. Lalu jasad yang dalam dia, ruh tu dah hidup balik, yang di doktor dalam neraka itu, malaikat Allah kata ambil, campakkan dia dalam api neraka, dalam sungai. Ada syurga saya sebut contohlah syurga. Ada neraka kat bawah, dia ada sungai mengalir. Mungkin dia mengalir keluar, lepas tu mungkin masuk balik kot, wallahu alam, tak tahu saya. Benda nak cakap lebih-lebih tak tahu, tapi ada sungai. Dia tak akan pergi ke neraka.
sungai tu. Pasal ahli neraka dia tak boleh minum benda dari dalam syurga. Dekat sungai tu ada pokok. Itu ada cerita lain pula. Satu yang dekat pokok. Dekat sungai tu ada pokok. Luar syurga ada pokok. Itu kalau datang lagi kita boleh cerita lah. Cerita tu. Yang penting bila dia lontarkan tepi ke dalam sungai, sungai itu disebabkan air itu air syurga. Bila dia kena, bila dia jatuh je dalam sungai itu, orang yang dibakar itu dia seumpama ubi kentang yang kita zaman tua macam saya pun sempat, kalau muslimat lagi sempatlah kita bakar ubi kentang kan, dia jadi setongkol hitam. Nah, begitulah keadaan manusia yang dibakar, seolah-olah tangan ni jadi berkatuk, kaki jadi macam setongkol. Bila kena air, Nabi pun kata fayam butun, maka dia pun tumbuh balik macam pokok. Kita tengok dia keluar cabang, tangan pun boleh buka ni, ketiaknya boleh buka begini. Kama tambutul hibatu al-hibatu fi janbisa. Barulah manusia yang keluar neraka itu, barulah dia akan tumbuh balik seperti tumbuhnya biji. Sebab tu saya kata biji kentang, seperti biji soya tu kita tengok ke, biji kacang apa tu keluar macam tauge itu keluar di tepi sungai yang keluar dari air dari neraka. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyatan. Nabi pun buat perbandingan. Kamu tampak tak? Biji macam mana hitam pun, kacang pink tu kan ada jenis hak hitam. Bila keluar pokok dia warna apa? Nabi sebut. Dia keluar warna putih. Daun dia pun kehijauan. Dan dia keluar dengan keadaan, maaf saya tunjuk begini ni, dahan dia lah kira, pucuk dia keluar macam-macam, berpusing-pusing. Nabi bagi tahu benda yang gembira. Itu yang Allah, yang Nabi beritahu bagi ahli neraka yang keluar dari neraka kerana iman dia tidak batal, masuk syurga. Mudah-mudahan kita jangan masuk ke dalam neraka. Kita jangan masuk dalam neraka. Antara cara tak nak masuk neraka, antaranya jangan berkira sangat dengan sesiapa yang berhutang. Bukan hutang juta-juta ni, hutang sikit-sikit lah. Jangan berkira sangat. Itu ada cerita dia, saya pun tak sempat nak sebut lah, habis dah, lebih dah 20 minit. Kalau kita tidak berkira dengan sesama mukmin, Allah juga perintah kepada malaikat supaya jangan berkira dengan kita ketika hari kira-kira, dipanggil yaumul hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna ibaduka banu ibadika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini semua hamba-Mu, anak kepada para hamba-Mu. Dahi kami semua berada dalam genggaman-Mu. Segala keputusan-Mu mesti berlaku pada kami. Qada' dan qadar-Mu pada kami semuanya adil berlaku, ya Allah. Nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, kami juga pada pagi ini memohon, meminta, merayu darimu ya Allah, dengan keberkatan semua nama-nama-Mu yang al-husna yang Engkau miliki. Sama ada nama itu yang Engkau rahsiakan di sisi-Mu ya Allah, nama yang Engkau dedahkan, Engkau turunkan dalam Al-Quran, ataupun nama-nama yang penuh berkat yang Engkau ajarkan kepada sebahagian dari makhluk-Mu. Faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Dengan berkat ini semua kami mohon ya Allah, ampunilah kami dan kedua ibu bapa kami, ampunilah kedua dosa-dosa mereka, kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka kasih sayang dan sayangi, kasihani kami semasa kami kecil dahulu.
واغفر اللهم لأهلنا وذرياتنا ولإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا, dan ampunilah semua sekali dosa dari kalangan orang mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.